kerana tidak ribut. Sebab sekarang tiap-tiap hari benda pertama yang kena semak ialah ribut ke tidak ribut. Sebab pagi tadi sepatutnya ramalan cuaca ribut petir. Tapi Alhamdulillah dia awal sikit hujan, jadi penamaan calon berjalan dengan baik. Dan hari ini Alhamdulillah tengah padang. Saya minta maaf kepada semua yang tak dapat kursi dan terpaksa berdiri di belakang, di tepi selama 2-3 jam. Semangat saudara-saudari membuktikan bahawa insya-Allah perubahan itu kita boleh lakukan dalam pilihan raya kali ini. Alhamdulillah juga saya diterima pencalonan. Sama juga macam cerita-cerita yang saudara-saudari dah dengar tadi pun sama. Saya sampai paling lambat, orang lain dah masuk. Ada 5 orang calon di Pandan. Semua dah masuk. Jadi penamaan calon ni bila dah selesai semua, dia akan ada ambil giliran untuk tentukan nombor calon. Dan giliran itu dia kira siapa sampai dahulu, dia boleh cabut giliran dahulu. Jadi saya sampai paling akhir, jadi saya tak ada pilihan lah. Orang dah pilih, dapatlah kat saya. Tapi buka-buka, sama juga macam orang lain, nombor 1 saudara-saudara, insyaAllah. Sebelum saya mula pasal kempen kita, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan dan sahabat-sahabat, terutamanya khasnya dari Pandan. You have been so kind to me for the last 10 years. Saya daripada dulu lagi, saya selalu ditanya oleh pihak media macam mana menjadi ahli parlimen di Pandan dalam keadaan saya terpaksa kejar macam-macam. Kena kejar lembu, kena kejar kondor, kejar Najib, kejar Rosmah, kemudian kena kejar dengan polis kan. Jadi dia bukan mudah. Tapi oleh kerana kalau saya boleh beritahu kepada seluruh rakyat Malaysia, kalaulah banyak pengundi di tempat-tempat lain cukup bertimbang rasa seperti pengundi di Pandan, mudah ahli parlimen itu untuk tumpukan perkara-perkara yang juga besar seperti melawan rasuah dan sebagainya. So thank you very much. I'm back and it feels like home. Baik. Ini hari pertama kempen. Kita ada 14 hari. Saya selalu ditanya, macam mana kita boleh menang ke tidak ni kan? Macam saya ahli nujum pula. Saya tak pakai bomoh tau. Dulu Najib dengan Rosmah je pakai bomoh. Saya tak pakai bomoh. Tapi bezanya ialah kita ada teknologi. Dan teknologi itu dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas telah membolehkan kita mengenal pasti sentimen penyokong dan juga sokongan rakyat tiap-tiap hari. Kerana kita ada sistem komputer yang menelefon pengundi secara rawak tiap-tiap hari puluh-puluh ribu orang. Sama ada orang boleh jawab atau tidak, dia akan jawab dan kita ada satu kumpulan data scientist yang akan menguji, yang akan menyemak. Jadi kita lebih kurang tahu berapa tahap sokongan kepada PKR, kepada DAP, kepada Amanah, kepada UPKO. Bukan saja mengikut gabungan, tetapi mengikut parti juga. Mengikut umur, mengikut kaum, mengikut latar belakang pendidikan. Kita ada semua data itu. Jadi berdasarkan maklumat-maklumat itu membolehkan orang macam saya ada sedikit bacaan yang lebih dekat berbanding dengan Zaid Hamidi lah. Banding dengan Zaid Hamidi. Sebab tu Zaid Hamidi masuk gaung sekarang. Sebelum saya masuk soal ramalan kita kat mana ni, saya nak tanya. Bila kali terakhir saudara-saudari dengar apa-apa daripada Zaid Hamidi? Dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas, ada 2 saja pengumuman daripada Zaid Hamidi. Satu ucapan dia yang semua orang ulang sekarang, you're next, you don't laugh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengumuman calon. Pengumuman calon yang dia kena maki. UMNO berpecah belah. Tak pernah lagi berlaku. UMNO bertanding atas tiket PAS, PAS bertanding atas tiket UMNO. Dia orang ni gila ke apa?
Zahid Hamidi, oleh kerana ketinggalan zaman dan tidak faham teknologi, dia salah bacaan, saudara-saudari. Dia ingat keputusan di pilihan raya negeri Johor dan Melaka itu akan melambangkan bagaimana keputusan pilihan raya umum. Sebab itu dia paksa juga buat pilihan raya umum tanpa kira banjir ke, tanpa kira bencana, dia buat juga. Dengan perkiraan dia, kalau buat pilihan raya kali ini, orang Cina tak keluar, yang muda marah, yang penyokong Pakatan Harapan pun tak selesa. Jadi akhirnya seperti di Johor dan di Melaka, kadar keluar mengundi itu rendah. Sokongan kepada Pakatan Harapan dia ingat macam di Melaka dan macam di Johor. Kita hanya perlu tengok malam ini di tempat yang kecil macam Pandan malam ini. Antara perkara yang pertama saya perasan, saudara-saudari, ramainya anak-anak muda Cina yang keluar, saudara-saudari. Jadi saya nak beritahu kepada Zahid, saya nak beritahu kepada PN, kalau kamu ingat anak muda Melayu, Cina, India tidak keluar dan kamu berharap orang-orang tua bangka yang sokong UMNO, PAS, Bersatu itu akan memenangkan kamu, sila datang ke Pandan dan tengok sendiri yang ada di Pandan yang muda-muda ini. InsyaAllah gelombang anak muda pengundi kali pertama Melayu, Cina, India akan membawa gelombang ini untuk memenangkan kita. Jadi menang ke tidak sekarang ni? Baik. Saya boleh beritahu begini. Tahap sokongan pengundi-pengundi Melayu, Cina, India di seluruh negara, terutamanya di pantai barat dan semenanjung, pada minggu ini, minggu nak masuk penamaan calon ini, tahapnya adalah sama seperti 2 minggu sebelum nak masuk mengundi 2018 dahulu. Sama. Malah di beberapa negeri jauh lebih baik. Dan negeri yang nampak prestasinya begitu baik ialah Negeri Sembilan. Daripada gaya sekarang, Negeri Sembilan kita sedang mendahului, dan kalau ada kejutan besar, kalau kena cara, kejutan besar itu akan datang daripada Negeri Sembilan. Jadi Tok Mat, berhati-hati Tok Mat, Rembau tak selamat. Yang paling sedih untuk Tok Mat, kalau dia campak KJ pergi ke Sungai Buloh, dia ingat dia ambil Rembau, dia selamat, dia kalah kat Rembau. Jadi Negeri Sembilan nampak ada peningkatan yang baik. Sokongan kepada PH di Negeri Sembilan sekarang lebih baik daripada sokongan di PH dalam 2018. Negeri yang satu lagi yang nampak berada di depan baik ialah wilayah persekutuan. InsyaAllah kerusi-kerusi kita di wilayah persekutuan 10 kerusi kita akan berjaya pertahankan, dan kalau kita kena cara, kita boleh sapu bersih semua 11 kerusi di wilayah persekutuan. Selangor kita kena push dikit lagi, InsyaAllah, tapi Selangor gelombangnya itu datang daripada Selangor. Jadi saya tidak bimbang, kita berada dalam keadaan yang baik untuk menang antara 19 ke 20 kerusi daripada 22 kerusi di Selangor, insyaAllah. Tambah dengan perpecahan yang berlaku dalam UMNO. Noh Omar duk menangis setiap malam ni. Kan? Kita perlu push dikit lagi di Melaka dan Johor supaya dia kembali kepada keputusan dan gelombang yang ada. Saya akan habiskan sedikit masa di Johor dalam tempoh 2 minggu berkempen ini, kerana Pakatan Harapan ada potensi menang antara 13 hingga 15 kerusi parlimen di Johor. Jadi Johor cukup penting. Perak, Datuk Seri Anwar mengusahakan langkah kita di Perak, dan insya-Allah kalau ada peralihan 3-4%,
kita juga akan dapat melihat beberapa pertambahan kerusi yang sebelum ini tak pernah dimenangi oleh Pakatan di Perak. Maksudnya, negeri-negeri yang kubu Pakatan Harapan, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan dan kini Negeri Sembilan, insya-Allah selamat pada hari pertama ini, saudara-saudara. Maksudnya dengan keadaan begini, kita sekarang berada di angka lebih kurang 80 kerusi parlimen. Kita ada 2 minggu untuk kita kempen bahawa seramai mana pengundi terutamanya yang muda untuk keluar mengundi. Pelbagai kaum. Kerana lebih ramai keluar mengundi, maka insya-Allah peluang itu lebih tinggi. Kempen 2 minggu bermaksud kita kena sampaikan kepada rakyat, meyakinkan kepada rakyat bahawa ini bukan soal kuasa. Memang saya nak Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri, betul. Tapi bukan sebab batang tubuh dia untuk jadi Perdana Menteri. Saya nak dia jadi Perdana Menteri supaya dia bawa pasukan yang baik daripada semua parti, termasuk yang bukan orang parti pun. Seterusnya dia menerima keadaan bahawa Malaysia ini sudah teruk dan kita tumpukan sebagai satu pasukan untuk memperbetulkan segala yang buruk dalam negara ini satu persatu. Itu yang saya nak dan kenapa saya balik semula ke politik, saudara-saudari. Bukan sebab soal jawatan. Tapi kita juga kena yakinkan rakyat bahawa kita ada rancangan, ada idea yang kita boleh selesaikan satu persatu supaya rakyat yang masih lagi atas pagar ini, dia akan beralih kepada kita. Baik. Sebab itu perkara pertama yang kita kena buat dan yakinkan, yang kami cuba buat sekarang, ialah untuk membuktikan bahawa pimpinan calon-calon yang dibentangkan oleh PKR dan Pakatan Harapan adalah calon yang bersih daripada rasuah. Calon yang berkelayakan. Calon yang ada kemahiran dan kepakaran masing-masing. Calon yang tidak takut bercakap walaupun berbeza pandangan dengan ketua dia. Sebab itu kalau saya berbeza pandangan dengan Amiruddin, orang kata, dia orang ni tak boleh bekerjasama. Yang ini seorang macam ini, yang ini seorang macam ini. Bila saya berbeza pandangan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, orang kata, PKR ni dah berpecah, tak ada disiplin. Saudara-saudari, parti dan kerajaan yang tidak membenarkan perbezaan pendapat secara terbuka, yang melatih semua orang di keliling ini menjadi yes man. Cium tangan. Yang itulah saudara-saudari menghasilkan Najib Razak dan Rosmah Mansor. Sehingga walau Najib dah curi berpuluh bilion pun, hatta Khairi Jamaluddin yang paling cerdik dalam UMNO pun tak berani nak sentuh Najib Tun Razak. Sebab itu kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa barisan calon dan insya-Allah kepimpinan, kalau jadi kerajaan nanti, bukan saja cerdik, bukan saja jujur, bukan saja amanah, bukan saja berpendidikan, tetapi juga tegas dan berani sehingga ke peringkat berbeza pendapat, hatta dengan Perdana Menteri sekalipun, saudara-saudari. Kerana itulah cara kita memastikan kita tak kembali ke zaman Najib UMNO Barisan Nasional. Jadi kami pun isytiharkan harta. Sebab kita tahu bahawa, siapa nak ceramah dengan aku ni melawan ni? Okey. Tak, sebab kita tahu begini. Saya selalu ditanya, selalunya ialah budak-budak bandar lah, budak-budak bandar. Saya tahulah budak muda, dia akan tanya, alah apalah PKR ni, kamu cerita keburukan orang saja. Kamu tak cerita macam mana nak mentadbir. Sebenarnya kita dah cerita banyak, dah cerita mentadbir tu, tapi tak apalah kan. Tapi kenapa perlunya orang macam saya untuk terus dedah tentang kepincangan dan rasuah. Dan minggu depan, saya ada peluru yang banyak, saudara-saudari. Tunggu minggu depan.
Tunggu minggu depan, saudara-saudari. Orang selalu tanya saya, kenapa nak tunggu minggu depan? Kenapa tak buat terus? Allah, bagilah dia tak tidur 2 malam. Saya bukan pernah boleh dapat apa pun daripada dia orang ni kan. Saya tak dapat dibayar, tak dapat apa-apa. Paling kurang bagilah aku bully dia orang jap supaya dia tak tidur 2 malam. Dia akan fikir, alah apa nak keluar ni, apa. Muhyiddin fikir apa nak keluar, Zahid takut apa nak keluar. Tak apa, tunggu 2 malam. Hari Isnin kita mula perkara baru untuk saya tunjukkan dalam UMNO Barisan Nasional. Perikatan Nasional kata kononnya 22 bulan teruk. Yang dia memerintah ni bagus. Dia sebelum ini dia ingat bila Najib masuk check-in dekat Hotel Kajang, selesai masalah rasuah yang dikaitkan dengan UMNO Barisan Nasional. Muhyiddin dengan Haji Hadi kata, ni tak apa ni tak ada kena-mena dengan kita. Saudara-saudari, saya nak tunjukkan mulai hari Isnin ini. Baik UMNO ke, baik Bersatu ke, baik PAS ke, saudara-saudari, semua terpalit dalam 33 bulan yang melibatkan wang berbilion-bilion ringgit. Tunggu tak apa, saudara-saudari. Jadi orang tanya, kenapa nak cerita keburukan orang lain? Sebabnya adik-adik, terutamanya yang muda-muda. Saya pun tak suka cerita, saudara-saudari. Kalau boleh, bukan saya yang cerita. Kalau boleh, SPRM tangkap sumbat seekor-seekor masuk penjara lama dah. Kalau SPRM boleh sumbat, saya tak payah bercakap lah. Kalau polis boleh, kalau sistem politik kita membenarkan siasatan yang menangkap setiap seorang ahli politik dan penjawat awam yang makan wang. Manusia macam saya tak perlu wujud, saya boleh duduk diam-diam buat bisnes. Masalahnya kita telah tengok dalam sistem kita. Kalau ada pegawai yang berani lawan menteri, terutama untuk tangkap menteri soal rasuah, dia kena. Dia yang kena tangkap, dia yang kena buang. Jadi akhirnya saya ambil tugas sebagai budak nakal itu kerana dia akan fikir berpuluh kali dia nak lawan saya sebab saya tak pernah kalah saman di mahkamah. Jadi kita kena tumpu juga soal rasuah di samping kita berbincang soal macam mana kita nak baiki keadaan kerana kamu boleh ada menteri yang paling cerdik, kamu boleh ada konsultan dan rancangan yang paling hebat. Tapi kalau kamu ada menteri yang cerdik, yang cerdiknya itu ialah untuk sakau, saudara-saudari, tidak ada perancangan apa pun yang boleh berlaku di negara ini. Dan itulah, that is the real root cause of our decline in the last 3 decades. We have corrupt people who went to government not to govern, but to steal. Whether they are smart, whether they are stupid, whether they are religious, whether they were serban, they went to government to enrich themselves. And when you have people like this in government, no amount of plans, no amount of smart people can correct it. So kita kena perbetulkan yang itu dulu, kerana meletakkan pimpinan yang jujur, amanah dan paling penting, takut kepada rakyat dan takut kepada Allah, yang itu akan buka jalan kita untuk kita perbaiki keadaan, insya-Allah. Sebab itu kita isytiharkan harta. Saya tengah kejar calon-calon PKR yang belum hantar lagi ni. Ada. Jadi dia ingat dia dah dapat watikah dan dia dapat penamaan, dia ingat dia tak kena kejar. Jangan bimbang saudara-saudari, saya akan kejar seko-seko lepas ni, siapa yang tak bagi lagi. Saya rasa dah ada, tapi dia orang sibuk di kawasan masing-masing, jadi kita kena kejar. Tapi penting untuk kita isytiharkan harta. Sebab bila ahli politik tahu bahawa setiap sen wang mereka itu akan disemak oleh rakyat dan dia kena tunjukkan macam mana setiap sen dia dapatkan wang itu, dia tahu bahawa dia tak boleh buat sewenang-wenangnya kerana orang memerhatikan. Baik Saya tahu rakyat semua suka.
Saya tahu rakyat semua mengalu-alukan. Yang saya lawaknya, yang paling bising kritik ialah geng UMNO, geng Bersatu, geng PAS. Kita ambil geng PAS dulu. PAS dulu, masa zaman PAS dengan kami dalam Pakatan Rakyat masa tu. PAS ni dalam pakatan mana dia tak pernah masuk. Segala jenis pakatan dia nak masuk dah ni. Saya bila datang kempen hari ni, saya bertanding 2013, masa tu ada PKR, ada DAP, dengan ada PAS. Jadi baju kempen saya 2013 tu ada muka saya. Belakang tu ada logo PAS. Jadi ada lagi kawan-kawan yang lama-lama datang nak tunjuk sokongan, nak tunjukkan saya ada lagi baju YB ni walaupun tutup gambar PAS kat belakang. PAS dah masuk segala-galanya ni. Masa dia dengan Pakatan Rakyat dulu, saya nak ingatkan, ni bukan soal nak cerita pasal Haji Hadi. Haji Hadi takkan berubah dah sampai bila-bila dia macam tu dah. Yang tua-tua dalam PAS ni takkan berubah dah kerana dia dah merasa nikmat kerajaan. Nikmat pakai welfare. Dia dapat welfare sebiji habis dia tak ingat semua dah. Jadi saya tak fikir dah pasal Hadi ke, Tuan Ibrahim ke, Taqiyuddin, biar kat dia dah. Saya nak bercakap dengan yang muda-muda yang cenderung sebab dia termakan dengan ayat paling kurang PAS ni walaupun dia tak cerdik mentadbir tapi paling kurang dia nampak bersih. Baik Masa PAS dalam Pakatan Rakyat dulu, pemuda PAS jugalah yang mengusulkan supaya pimpinan PAS buat pengisytiharan harta. Lebih awal daripada PKR ni PAS nak isytihar harta. Hadi jawab apa? Hadi jawab, saya terima baik. Saya tak boleh cakap orang Terengganu lah. Nanti Terengganu saya kurang bagus sikit kan. Bayangkan Hadi cakap dalam slang Terengganu. Macam ni kan. Dia kata, saya terima baik cadangan Dewan Pemuda supaya pimpinan PAS mengisytiharkan harta supaya bila kita jadi kerajaan nanti kita tidak jadi macam pemimpin UMNO. Itu tahun 2013, sebelum PRU 13. Masuk tahun 2019, selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan sedah menjadi dasar bahawa menteri-menteri, ahli parlimen semua mengisytiharkan harta. Hadi Awang keluar fatwa baru. Fatwa baru dia ialah mengisytiharkan harta ini adalah anasir yang dibawa daripada sosialis dan komunis. Pula dah. Kan? Jadi saya nak beritahu kepada saudara-saudara kita, terutama yang muda-muda, gunakan akal kita. Kalau pimpinan kita itu betul-betul tidak ada apa yang dia nak sembunyikan, dia tak ambil duit, dia menawarkan diri untuk berkhidmat, dia tahu lepas ini tiap-tiap tahun dia kena isytiharkan harta. Jadi kalau harta dia tu naik sikit, dia tak boleh terangkan, dia tahu rakyat akan tanya, kalau kita tak ada apa-apa kita nak sembunyi, apa kita nak takut saudara-saudari? Kita tidak ada masalah untuk mengisytiharkan harta. Malah kalau ikut saya, tapi orang tak suka kat saya lah sebab saya ni radikal sikit kan. Kalau ikut saya saudara-saudari, negara kita memerlukan undang-undang bahawa semua penjawat awam, baik ahli politik, baik pegawai kanan kerajaan, mestilah berjaya membuktikan kekayaan mereka. Jika mereka tak berjaya buktikan kekayaan mereka, harta itu boleh dirampas, saudara-saudara. Sebab itulah konsep dia bila kita kata pasal money laundering. Money laundering dalam bahasa Melayu apa dia, no? Cuci duit kan? Cuci duit. Korang panggil pasal cuci duit. Ada bahasa lagi baik lah daripada cuci baik kan. Apa dia? Pengubahan wang lah. Money laundering dalam bahasa Melayu, pengubahan wang. Korang panggil cuci duit. Okay. Itu asas undang-undang dunia mengenai money laundering, pengubahan wang. Iaitu, kalau kamu ada wang banyak, harta banyak dalam akaun, kekayaan macam-macam ini,
Tapi bila orang tengok, bisnes pun tak ada. Kepakaran pun tak ada, gaji pun tak ada. Jadi mana kau dapat semua ni? Maka mengikut undang-undang dunia yang diguna pakai di semua, termasuklah di Malaysia, itu jatuh kepada money laundering dan wang itu boleh dirampas. Kalau konsep money laundering itu telah diguna pakai di seluruh dunia untuk makan kekayaan dan harta yang mereka ada, kerana kalau kamu tidak boleh membuktikan yang itu, maksudnya harta itu bukan datang daripada punca yang halal. Kalau kita buat begitu, insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan berjaya buang dan tolak orang-orang yang nak masuk politik ni untuk buat wang. Sebab dia tahu kalau dia masuk politik, dia ada terlalu banyak syarat, undang-undang, ketetapan dan risiko dia masuk penjara itu cukup besar kalau dia ambil wang. Begitulah dari satu masa ke satu masa. Di generasi depan, harapan saya, hanya orang-orang yang benar-benar nak berkhidmat untuk rakyat, menawarkan diri untuk menjadi ahli parlimen dan ahli politik, supaya bila dia tahu kerja itu penat, kerja itu susah dan wangnya tak seberapa, maka dia tak duduk kat situ sampai umur dia 97 tahun, saudara-saudari. Sebab kalau tidak, dia seronok. Dia umur 80, 90, kamu ni bila nak bersara? Sekarang ini jadi macam itu sebab dia rasa hebat, seronok. Sebab hidup dia tak ada orang boleh kacau kuasa dan sebagainya. Sebab itu saya kata, soal melawan rasuah. Walaupun UMNO dengan PAS, dengan Bersatu kata ini Rafizi dengan PKR ni reti serang orang saja. Saya bukan soal tengok untuk kejar yang sakau duit saja. Ini adalah satu reformasi budaya yang kita kena buat supaya kita membersihkan budaya politik masa depan kita daripada kaki bodek, kaki sakau yang masuk politik, supaya dia tak rampas wang seperti yang kita dah tengok 20-30 tahun akan datang. Macam-macam lah dia orang serang saya pasal isytihar harta, habis dikira valuation tak valuation. Aku tengok dia orang ni, korang ni dah lah tak sekolah. Lain kali kalau sekolah cerdik sikit nak komen tu, aku faham lah. Korang ni kerja pun tak seberapa, sekolah pun tahu main Facebook je. Tapi tak apa, bagi dia komen semua, kita terima. Hari Isnin ini, saya akan jawab secara terperinci. Saya dan dia perlekeh dan dipermainkan kerana saya tahu rakyat bukan bodoh. Rakyat yang kebanyakannya tahu logiknya begini. Paling kurang Rafizi dah isytihar. Dia berani isytihar harta dia. Dia berani terangkan satu persatu sebab tak ada benda yang dia nak sembunyikan. Yang kamu bising pasal pengisytiharan harta orang lain, tapi satu orang pun, baik daripada UMNO, baik daripada PAS, baik daripada Bersatu, sampai sekarang tak berani isytihar harta, saudara-saudari. Rakyat boleh buat kesimpulan, kumpulan mana yang lebih bersih, kumpulan mana yang hartanya tidak terpalit dengan penyelewengan, berbanding dengan kumpulan-kumpulan yang sama-sama dalam satu kolam sakau, saudara-saudari. Cuma saya nak sebut begini. Selalunya bila saya buat sesuatu langkah, walaupun itu dilihat sebagai satu langkah politik semata-mata, saya selalunya ada mesej yang lebih panjang untuk saya cuba sampaikan kepada rakyat. Ada sebab kenapa saya dulu semula untuk menjadi software engineer, data scientist dan digital. Kerana saya tahu ilmu-ilmu itu dan pengalaman itu penting kalau kita nak baiki keadaan ekonomi negara kita, terutamanya untuk menyediakan pekerjaan kepada anak-anak muda yang bergaji tinggi. Itu yang orang tak nampak. Saya nak buktikan saudara-saudari sebenarnya bila saya mulakan syarikat saya yang sekarang ini dia orang buat bising, berapa valuation, kenapa begitu, biar dia bising lah, nanti saya terangkan. Saya nak buktikan begini. Anak muda Malaysia cerdik-cerdik.
Saya cukup yakin dengan anak muda Malaysia, yang Melayu, yang Cina, yang India. Sebab saya pernah menjadi salah seorang daripada mereka. Saya datang daripada kampung, mak ayah dah jana lebih baik. Kamu kena belajar je, itu je lah belajar. Rajin belajar, kamu rajin, kamu jujur, kamu akan hidup baik. Kamu dapat pelajaran baik, pergi luar negara, kamu akan dapat hidup baik. Jadi, saya nak buktikan bahawa perkara itu masih lagi benar dalam negara ini. Kalau kita bersihkan negara, kita buka ruang sepenuhnya kepada anak-anak muda yang cerdik-cerdik di bawah. Mereka juga boleh membina syarikat berteknologi yang boleh menarik pelaburan daripada luar negara, kerana bidang-bidang dalam bidang digital dan ekonomi berteknologi beginilah yang mampu membayar gaji-gaji tinggi. Sebab keadaan ekonomi kita telah tersekat. Orang tanya saya, orang UMNO, macam mana company kamu baru 1-2 tahun tapi ada orang nak melabur? Yalah, pekerja kita orang cerdik semua. Semuanya yang first class daripada top universities, memanglah. Mak Saleh datang, dia kata, okey lah, aku bagilah duit. Sebab dia fikir, kalau dia melabur sekarang, beli pada harga terbitan saham sekarang, yang nilaiannya baru 50 juta, 70 juta, kalau 5-6 tahun lagi syarikat ni dah sampai ke beberapa negara, produknya dah jadi baik dan dia disenaraikan di pasaran saham, kalau nilaian syarikat itu daripada 50 juta jadi 500 juta, dalam masa 5 tahun, dia dapat keuntungan 1000%, saudara-saudari. Macam itulah orang melabur. Tapi macam mana kamu nak buktikan pelabur? Kalau kamu panggil pelabur-pelabur semua ini, pergi jumpa siapa? Azmin Ali. Memang tak dapat lah. Dia tengok, dia Google, ada video. Habis. Ha? Itu masalah kita, saudara-saudari. Kita nak tarik pelabur, tapi yang pergi berjumpa dengan pelabur ni, geng-geng sakau. Bukan saja dia sakau, dia tak ada idea, dia tak faham. Sedangkan negara-negara seperti Singapura dan sekarang ini Jakarta dan Indonesia dan Vietnam sekarang, wang daripada pelabur-pelabur masuk mencurah-curah membiayai syarikat-syarikat yang ditubuhkan oleh anak-anak muda. Ada idea, ada kelayakan, ada prototype, ada nampak kesungguhan, orang akan cakap, I'm willing to give you $1 million for a year. Prove it that you can bring it to the next level. Orang bagi. Dah sampai satu peringkat, panggil lagi pelabur. Pelabur kata, okey, saya berpuas hati. Kamu nak ke peringkat mana? Okey, kita cari, bagi lagi $1 million. Itu ekonomi digital, saudara-saudari, yang kita sangat ketinggalan zaman. Sebab itu kalau orang tanya saya, kenapa masalah gaji anak muda kita ni tak boleh diselesaikan sampai sekarang? Kerana marilah kerajaan macam mana pun, menteri macam mana pun, dia tak ada idea. Sampai sekarang dia tak ada idea. Dia hanya bercakap kosong, mempengurusikan mesyuarat, tapi sampai sekarang kita tak nampak pun mereka berjaya membentangkan rancangan-rancangan yang perlu dibuat untuk melonjakkan nilai tambah ekonomi negara kita. Dan nilai tambah itu mudah saja. You cannot be stuck doing the same thing when you are no longer competitive. Kita tak boleh lagi bergantung kepada kilang-kilang, saudara-saudari. Sebab kalau kilang, Vietnam boleh buat lebih baik, Indonesia boleh buat lebih baik, Thailand boleh buat lebih baik. Kalau kita bergantung kepada kelapa sawit 100%, sekarang memang betul hasil besar, tapi kita mustahil boleh bersaing dengan Indonesia. Tanah dia jauh lagi banyak berbanding dengan kita. Kita mustahil boleh kekal sebagai pengeluar yang dengan nilai yang baik, kecuali kita naik ke tangga nilai yang seterusnya. Semua ini perlukan perancangan, dan perancangan dan pelaksanaan ini perlukan menteri-menteri yang cerdik. Kita sekarang bukan saja tak ada menteri yang cerdik. Dia tak cerdik itu satu hal lah. Dia masuk,
Dia tak fikir pun pasal semua ni. Dia fikir aku ada 2 tahun saja. Apa projek aku boleh sakau dalam 2 tahun ini. Sebab itu kita tak ke mana, saudara-saudari. Kita takkan ke mana. Sebab itu yang muda-muda. Betul, kalau tanya Pakatan Harapan, adakah kita ada jalan yang sempurna untuk kita selesaikan semua? Tak ada orang boleh bagi jawapan itu, adik kakak. It's impossible. The mess that has been left to us is so immense that it takes mountains to move it. Kita tahu masalah itu besar, tapi bezanya ialah saya yakin kerajaan Pakatan Harapan pertama mengenal pasti dan menerima masalah-masalah pokok ekonomi dalam negara ini, terutamanya yang melibatkan gaji, yang melibatkan nilai ekonomi, yang melibatkan rasuah, yang melibatkan sumber negara yang sepatutnya pergi kepada semua, dikawal dengan 2-3 orang saja. Bila kita dah terima bahawa itu ada masalah, barulah kita boleh fikir jalan-jalan untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah kita sekarang ini dengan kerajaan yang ada, dia in denial, dia tak nak terima. Dia tak nak mengaku pun. Bagi dia, mata wang jatuh mendadak. Tak ada masalah. Biasa, business as usual. Kalau kita tak tukar kerajaan, saudara-saudari, masuk 2023, silap-silap hari $1.05, saudara-saudari. Bila $1.05, kadar interest kena terus naik, import terus mahal, dalam keadaan harga barang pun mahal, kita pula kena bayar pinjaman pun mahal, rakyat akan terus kena tekan, tapi mereka akan terus kata everything is good as usual. Pelabur takkan masuk ke Malaysia. Bila pelabur tak masuk ke Malaysia, mereka tak beli saham-saham syarikat kita di bursa. Maka sebab itu mata wang kita tak naik. Because foreign portfolio investments don't come in. Kenapa foreign portfolio investments tak masuk ke Malaysia? Maksudnya dia bergantung 100% kepada ekonomi tempatan. Yang makin besar ambil projek dan dia tekan yang ke bawah. Sebab itu sebenarnya di Malaysia, saya tak fikir ada lebih daripada 500 buah syarikat, 500 je lah saya ingat. Buah syarikat yang betul-betul berkemampuan bersaing di peringkat antarabangsa dan membayar gaji setaraf dengan gaji yang ditawarkan oleh syarikat antarabangsa. Semua syarikat yang kat bawah ni malangnya, termasuklah syarikat-syarikat kita yang dekat Pandan ni, kais pagi makan pagi, kerana yang besar itu tekan yang di bawah. Akhirnya pelabur tengok, dia kata yang ada dekat pasaran saham ni semua dia duk bergelumang duit dalam negara sama dia je. Rakyat bayar kerajaan, kerajaan letak pencen kaki tangan, simpan wang dalam lembaga tabung angkatan tentera dan juga tabung-tabung lain. Wang inilah yang berlega akhirnya untuk beli saham syarikat itu, syarikat ini. Jadi dia berbalik. Sebab itu contohnya bila mari masalah lockdown PKP baru-baru ini. Perkara yang masuk akal ialah kalau bank ni untung banyak sangat, takkanlah tak boleh berkira sedikit mengenai interest ni, moratorium ni. Apa yang payah sangat? Sebenarnya logik dia kan. Tapi bank akan cakap oleh kerana kebergantungan kewangan negara kita di antara dana rakyat dengan GLC, dengan bursa, bank akan cakap kalau kami tak ambil interest, kita batalkan terus interest dalam tempoh PKP itu, bank akan rugi. Bila bank akan rugi, harga saham bank akan jatuh. Bila harga saham bank akan jatuh, maka KWSP akan rugi. PNB akan rugi. ASB akan rugi. Jadi akhirnya mereka terpaksa mengimbangi sesama mereka di atas, tetapi yang rugi dan tetap rugi adalah rakyat biasa. Nak turun interest pun tak boleh. KWSP pun macam ni, kalau buat macam ni rakyat kena bayar, buat macam ni rakyat kena bayar. Akhirnya semuanya rakyat kena bayar kerana
Kegagalan kita ada syarikat-syarikat yang boleh melipat kali gandakan nilai, menghasilkan nilai daripada teknologi. Sedangkan di negara-negara lain, kaunter-kaunter yang berjaya mendapat pelaburan besar ini ialah semuanya yang bersifatkan teknologi, saudara-saudari. Sebab itu saya usahakan syarikat saya. Saya nak buktikan satu, saya boleh belajar balik. Supaya kalau satu hari saya terpanggil untuk kembali dalam bidang nasional, saya faham ekonomi generasi baru ini, generasi digital. Ekonomi sekarang bukan lagi ekonomi generasi 20 tahun lepas semasa saya kerja dengan syarikat minyak. Sekarang ekonomi yang digital, cloud, scalable, semua benda yang menteri-menteri kita tak faham, terutamanya Perdana Menteri yang mukanya blur. Memang blur. Macam mana dia nak faham, kan? Merumit, kan? Sebab itu saya habiskan masa 4 tahun. Saya belajar balik sebenarnya. Saya boleh bercakap hari ini atas pentas ini, bukan soal nilaian, harta. Harta itu tak penting. Saya belajar ilmu yang cukup penting kerana itu ilmu yang kalau kita berjaya ambil alih kerajaan, insya-Allah kita faham dan susun balik ekonomi negara ini supaya kita ada rancangan kerajaan, majikan, kaki tangan. Kita mesti ada sasaran kenaikan gaji nasional secara berperingkat-peringkat. Gaji tidak boleh kekal macam ini. Masalah kos sara hidup di negara ini bukan soal harga barang semata-mata. Dia soal gaji yang tak naik. Kalau gaji itu naik dengan berkala, kalau naik harga barang juga, paling kurang gaji itu sentiasa ada wang lebih untuk menanggung kenaikan harga barang. Masalah di Malaysia sekarang, gaji tak naik, harga barang naik tiap-tiap tahun. Sebab itu orang rasa makin miskin dan makin miskin dan makin miskin. InsyaAllah saudara-saudari, jalannya mungkin panjang, akan ada banyak bangkangan kerana kepala otak saya selalunya terlalu radikal. Saya tidak boleh bercakap bagi pihak Pakatan Harapan. Tapi saya boleh sebut, selagi saya ada di pentas politik negara ini, kita akan perjuangkan sasaran kenaikan gaji purata nasional, saudara-saudari. Supaya dalam tempoh 1 dekad, kita boleh nampak kenaikan gaji anak-anak muda dari 1 tahun ke 1 tahun. Kalau dia sampai peringkat yang memerlukan kerajaan mengambil wang untuk disuntik, untuk memastikan majikan boleh tanggung, saya lagi rela ambil duit itu bagi kepada majikan, naikkan gaji anak-anak muda dan pekerja daripada kena. Jadi, saya betul, saudara-saudari. I was right throughout. Kali ini juga, I want you to believe me, we are on the right track. InsyaAllah. Dia bergantung kepada 2 minggu akan datang. Dan 2 minggu ini kita perlukan semangat, kesedaran, perubahan. Kita kena sentuh kawan-kawan. You have to do your role. I'm pleading to all of you yang di depan ini dan yang menonton. You have to do your role because we can't do it on our own. We'll push as far as we can. Tetapi perubahan sebesar ini memerlukan bantuan setiap rakyat Malaysia yang cintakan negara kita kerana kita yakin we deserve better. Kita berhak dapat yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Jadi, terima kasih. InsyaAllah kita tutup begini. Pertama, kita kena kembalikan keyakinan yang kita boleh buat. Okey? Jadi saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh gegarkan padang perbandaran MPAJ malam ini. Okey? Ayuh! Ayuh! Ayuh!
InsyaAllah kita ada kerajaan baru 20 November 2022. Sekian. Sese, Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.